وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. شروط الإرث. Berhenti situ nah. Jadi dalam bab warathah faraid, apabila seseorang nak mendapat harta pusaka tu mestilah ada jalur dia, ada jalan dia. Yang mana kita sebut asbabul irthu, asbabul irthi, sebab-sebab mendapat harta pusaka. Pertama dia sebut kemarinnya qarabah, mesti ada kerabat antara dua, si mati dan pewaris, ataupun nikah, ataupun dia tu suami isteri, ataupun walak. Walak ni maknanya hamba itu dibebaskan, kemudian dia mati, harta dia dapat kat tuan. Ataupun jihatul Islam. Jihatul Islam ni baitul mal lah. Apabila adik-beradik apa semua tak ada, asabah tak ada, ashabul furud pun tak ada, maka dapat kepada baitul mal. Habis itu dipanggil asbabul irth. Malam ni sambungan syurutul irth. Apabila kita antara pewaris dan si mati dah ada link, ada jalur dah, dia nikah ataupun dia qarabah, dia ada syarat juga untuk dia mewarisi. Dia tak boleh pakai ambil terus harta tu, tak. Syarat dia ada 4 katanya. Syurutul irthi arba'atun, ada 4. Pertama, tahaqququ mautil mauruth, mesti yakin. Tahaqquq, tahaqquq ini kita kata yakin lah, yakin matinya, yakin kematian al-mauruth, si mati. Al-mauruth itu dia terjemah apa? Yang memberi, yang dia, yang memberi. Situ terjemah apa? Orang yang diwarisi. Al-mauruth. Mula-mula syarat pertama, tahaqquq. Pastian meninggalnya orang yang diwarisi. Orang yang diwarisi. ni tengok. Yang diwarisi betul tu. Yang diwarisi. Yang diwarisi maknanya si mati lah. Bahasa mudah dia, orang yang mati. Si mati tu. Jadi mesti yakin mati. Kalau tak yakin mati, tak boleh ambil harta dia. Contoh je, kehilangan pesawat MH370. Hilang bukannya makna mati. Dia mesti yakin mati. Jadi sama ada yakin mati tu, yakin betul apa adik-beradik ataupun pewaris tengok sendiri pak dia mati, ataupun dengan saksi. Dia tak tengok, tapi kawan bapak dia yang pergi berjalan sekali, dia balik mai, dia kata pak hang mati, kami tengok 2 orang saksi. Tu dipanggil syahadah lah. Jadi sama ada kita tengok sendiri ataupun ada 2 orang saksi yang mai bagi tahu, kata mati dah, fulan-fulan ni mati dah. Ataupun dengan hukum qadhi, ataupun dengan hukum qadhi. Qadhi menghukumkan kematian. Jadi cerita dia masalah jenis hilang-hilang ni lah. Hilang lama tak balik. Jadi macam mana ni? 2, 3, 4 tahun. Zaman dulu kan telefonnya tak ada, Facebook tak ada pun. Jadi bila suami dia kata dia nak pergi haji, olehnya orang pergi haji mungkin 2 bulan ke 3 bulan baliklah. Sebulan mungkin lah, yang jauh kita kata sebulan pergi, sebulan duduk sana, sebulan balik. Ni dah 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan tak balik-balik. Risau. Maka macam mana ni? Report kepada qadhi. Qadhi lah yang meletakkan hukum berdasarkan ijtihad dia. Jadi qadhi dalam nak meletakkan hukum itu berbeza situasi.
keadaan, zaman, situasi tempat yang dia pergi, dan keadaan, kita kata maurus. Dia umur berapa, 40 ke, 50 ke, 20 ke, muda ke, ada sakit ke. Dia kena tengok semua aspek lah, dan tempat yang dia pergi. Dia pergi tu lah, kalau zaman dulu dia pergi perang, tak balik-balik. Ataupun dia pergi ke laut, tak balik-balik. Ataupun dia pergi haji, tak balik-balik. Jadi masing-masing tu dia tak boleh letakkan sama hukum lah. Jadi qadhi tu akan, sebahagiannya, contohnya kalau dia pergi laut, report sampai ke qadhi, kata setahun dah tak balik. Setahun dah tak balik, maka qadhi ni dia ijtihad lah. Berdasarkan, kita kata, situasi, keadaan semasa, dia pun jatuhkan hukuman ghalibnya 4 tahun ataupun kurang lah. Dia kata 4 tahun sampai tarikh sekian-sekian. Contohnya hilang tahun 1990, contohlah. Pergi ke laut tak balik-balik, setahun dah tak balik, tahun 1991. Qadhi pun kata tarikh yang sama, 1 Januari tahun 1994. Kalau dia tak balik, maka dia hukumkan mati. Mai pula jumpa tahun 1994, dia mai, qadhi tak balik, maka qadhi pun kata, aku jatuhkan hukuman bahawa si fulan bin si fulan mati. Macam harta bertaubat, hadnya hilang. Sama jugalah. Qadhi kena, tapi orang tak sama kan. Dalam tu ada banyak orang hilang. Ada hak muda, ada hak tua. Ada hak sakit, ada hak tak sakit. Jadi masing-masing tu hukum dia tak samalah. Tapi bila kapal terbang, kalau terhempas memang jatuh. Memang mati semua. Ni masalah dia hilang, kita pun tak tahu. Jadi qadhi tu dia kena ijtihad dia lah. Dengan situasi yang dia tengok. Kalau pergi perang, kalau zaman law, Allah alam lah macam mana, dia pun kena tengok lah. Jadi had tu di dalam kitab fiqh ni dia macam-macam had. Ada kata 10 tahun, ada kata 4 tahun, ikut situasi lah. Jadi macam mana nak faraid harta? Lepas qadhi kata dia hukumkan mati, start kematian bermula dari situ. Start kematian dia bermula dari situ. Kalau qadhi tu dia itlaq, dia tak letakkan waktu, maka bermula tarikh kematian bermula qadhi tu cakap. Dia kata, aku hukumkan si fulan bin si fulan mati. Bila bermula dia cakap tu, dihukumkan waktu tu. Sebab apa? Kita kena kira juga. Nanti kita akan sebut. Ataupun si qadhi ni dia letak tarikh tanggal. Dia kata 5 Januari tahun 1977, kalau dia tak balik maka dia mati. Itu tahun dulu. Kalau zaman lah, kalau dia kata tahun 2022, kalau masih tak datang juga, masih tak balik juga, saya hukumkan dia mati. Maka adik-beradik dia kena tunggu menghitung hari ya. Tak nak faraid harta. Tahun 2022 tak balik juga dengan tarikh sekian-sekian yang qadhi bagi. Bermula dari situ baru boleh difaraidkan harta. Kena bagi balik. Sebab hukum tu ijtihad qadhi, bukannya mati betul. Iddah pun kira bermula dari situlah. Apabila dihukum, qadhi kata saya hukumkan mati, bermula iddah wafat, bermula dari situ. Batal lah, sebab kau tu tak. Itu kalau dia tidak ada ta'liq apa-apa waktu dia akad nikah lah. Kalau dia ada ta'liq bagian-bagian, tak ingat apa dia ta'liq itu lah. Ada yang qadhi kata kan, kalau tak balik sekian lama ni jatuh talak, contohlah maka dengan dia pi lama sampai tempoh tu tercerai lah, kalau ada ta'liq. Kalau tak ada ta'liq, tak ada apa. Maknanya bila qadhi tu hukum mati, baru bermula iddah. Kalau mati, kalau farah boleh ataupun apa fasakh? Fasakh. Kalau fasakh juga perempuan minta fasakh. Sebab ada apa fasakh dia ada sebab-sebab dia. Kalau hilang tak termasuk. Tak termasuk. Cuma tak tolak.
apabila dia taklid talak. Sebab lah ni nak memudahkan raja jawatan agama Islam, dia letak taklid macam-macam lah. Tapi kadang susah juga, kadang-kadang susah juga. Cuma dia pun nak memudahkan kes, dia pun buat syarat macam tu lah. Ikut apa yang dia buat tu, okey lah. Kalau tak ikut, dia akan jadi masalah jugalah. Habis. Jadi sama ada mati betul dengan kita tengok, ataupun dengan saksi, ataupun dengan qadi jatuhkan hukuman mati. Qadi kata ghalibnya hilang umur apa ni? Hilang umur 55 dah. Tak balik-balik dia kata nak pergi melancong, pergi Jepun, tak balik-balik pun. 2 tahun dah ni tak balik. 2 tahun tak balik. Dia umur apa? 55. Umur ghalib 60 noh. Lagi 3 tahun dia tak balik, saya isytiharkan mati lah. Contohlah. Cukup. Tak perlu cari. Kalau nak cari. Tak perlu cari. Mencari orang ni susah. Lainlah kalau dekat-dekat kan, dia hilang kat kampung dekat-dekat, cari. Habis. Cara pertama, mesti yakin dengan kematian, dengan sebab-sebab yang tadilah. Dan juga tahaqququ hayatil warisi, dan yakin hidup pewaris. Pewaris itu mestilah yakin hidup, walaupun secara takdir ataupun secara dengan saksi ataupun dengan lihat. Ba'da mautil mauruth, itu kait dia lagi. Mesti waris hidup setelah mati mauruth, setelah setelah yang diwarisi itu mati, pewaris tu mesti hidup, walaupun 1 saat, walaupun 1 minit. Mesti dia ada hidup waktu pewaris, waktu si mati, waktu apa maurus tu mati, waris mesti hidup. Mestilah, kalau mati macam mana nak? Macam mana? Dah, ni cerita dia kalau pakat-pakat dua-dua mati. Kan? Naik kereta, bam, accident. Dalam tu ada mak, ada bapa, ada anak. Contohlah, kita ambil anak dengan bapa ataupun suami isteri. Suami seorang bos kepada syarikat besar kilang minyak. Isteri pula dia ada syarikat kosmetik. Dua-dua kaya, dua-dua harta masing-masing. Anak masing-masing ada anak sendiri. Suami ni ada anak dengan wanita lain, isteri ni ada anak dengan wanita lain. Anak dia dengan wanita lain tu mana tadi? Anak dia dengan suami yang lain tadi tak boleh mewarisi harta suami. Anak suami ni dengan isteri yang lain tak boleh mewarisi harta bini. Okey, sekarang kes dia macam ni. Bam, accident, dua-dua mati. Okey, siapa mati dulu? Apa? Minah ke? Minah ke do? Minah ke do? Siapa mati dulu? Siapa mati? Sebab apa? Kalau contohlah leha dengan minah dengan do Kalau minah mati, harta minah sahaja yang anak dia warisi. Kalau do mati, harta do saja yang diwarisi. Tapi kalau salah seorang mati dulu, maknanya apa? Kalau do mati dulu, minah akan mewarisi harta do, kemudian diwarisi pula harta kepada anak-anak dia. Dia akan ambil 1/8 harta suami dia masuk. Kalau lelaki dia ada 8 juta, dia dapat 1 juta dah untuk dia. Tambah dengan harta dia lagi, faraid pula untuk anak-anak. Sebab tu kena tahu siapa mati dulu, supaya dia boleh mewarisi harta lelaki dia. Contoh, accident, bam, masuk hospital dua-dua. Masuk hospital dua-dua. Lelaki dia mati dulu. Jelas bini dia hak lagi. Dan lagi telefon anak, main tengok mak, sampai mati. Jadi secara hukum faraidnya, harta suami dah berpindah kepada isteri 1/8 jikalau suami dia ada anak. Kemudian harta hak daripada 1/8 dan juga harta dia tu semua bagi kepada anak-anak. Mak siapa? Nak dia nak dapat harta siapa? Siapa dia? Suami ke Minah?
Mak Minah tak ada kena mengena dengan Do. Dah tak ada kena. Dia bukan kahwin dengan Do, tak ada kena. Dia ambil Minah je. Kalau mak Do, ambil yang Do saja. Nanti kita akan siapa mati dulu siapa macam mana dia kata siapa tahu mati dulu dia dapat duit. Aduh, tiram dia tak mati walaupun dia tak sedar dia masih dikira. Apabila dihukumkan mati, doktor, contohlah sekarang doktor ada time dia kan, isytihar dia, pesakit mati pukul 1.30, okey, mati dia bermula situ. Bilik sebelah pun sama, doktor cakap suami dia dah mati pukul apa doktor? Suami si fulan mati pukul 1.33. Jadi siapa mati dulu? Minah mati dulu. Dia mati awal 3 minit, maknanya harta Minah diwarisi oleh suami dia akan dapat 1/4 harta Minah sebab Minah ada anak-anak. Macam tu. Sebab tu kena yakin siapa mati dulu siapa tu. Tak tahu. Sekarang tak tahu. Bam, accident dua-dua. Ataupun laki naik kata lain, bini naik kena, bam, dua-dua hantam sama-sama. Laki bini hantam. Lepas tu siapa mati dulu? Pakat-pakat pergi tengok, dua-dua dah mati. Jadi siapa mati dulu? Siapa-siapa tak akan mewarisi harta siapa-siapa. Sebab kita tak yakin. Tak yakin suami mati dulu atau isteri mati dulu. Maka tak boleh mewarisi. Seperti mereka ni orang asing. Seperti asing. Hukumnya masing-masing. Isteri tak boleh mewarisi harta suami dan suami juga tak boleh mewarisi harta isteri. Sebab kita tak tahu siapa mati dulu. Itu zaman sekarang lah. Ataupun dia mati dalam dua tempat yang berbeza. Seorang mati di Perak, seorang mati di Johor, kan? Anak mati di Johor, bapa mati di Perak. Mati dalam hari yang sama. Tapi tak tahu siapa dulu. Tanya kono, mati bila? Tak tahu, kami pun tak tengok. Tak tahu dia mati dah. Tanya pak mati bila? Tak tahu juga, dia mati duduk dalam bilik ayat. Tak tahu keras dah. Jadi siapa mati dulu? Maka anak tak boleh ambil harta pak juga tak boleh ambil. Nak ambil apa dia mati? Tak, bukan kira dia mati. Depa nak ambil dan diwarisi pula kepada orang lain. Dalam cara pembahagian faraid ni ada kisah ataupun ada masalah yang kita panggil mati pewaris sebelum dia mewarisi harta. Kan? Pak dah mati, harta bergelung-gelung, tak faraid lagi harta. Tak faraid lagi harta. Luckily anak dia pula mati. Tak dan dapat lagi. Tapi habuan dia tetap ada walaupun dia mati. Sebab apa? Sebab dia hidup setelah bapa dia mati. Jadi habuan dia tetap ada walaupun dia dah mati. Kena kira tak? Bila kita nak bagi faraid, dia dah mati, ada kena kira. Sebab bahagian dia tu tetap ada, kena bagi. Kalau anak mati dulu, cucu terputih. Anak mati dulu, cucu terputih. Bapa masih hidup, anak selagi tidak ada penghijab, tidak ada anak yang lain, cucu boleh dapat. Bapa mati, anak dia habis bapa hidup, anak dia seorang saja. Anak dia seorang saja dan ada cucu. Anak dia mati dulu. Maka harta pak tu memang dapat anak dah dengan Tok Wan. Kemudian Tok Wan pula mati, harta Tok Wan cucu dapat. Tapi kalau ada pak makan, cucu tak banyak. Dia ada kita kata apa? Pengiraan dia di mahajib dan mahjub tu ada. Ya. Kalau selepas setahun 2 tahun rupanya kata pak ni ada anak seorang kat Johor. Anak tu mati. Kena bagi tak cucu dia kalau dah hilang hajat. Kalau pak dia ni ada anak. Pak dia anak. Seorang pun tak tahu duduk mana. Duduk kat Johor. Tahu-tahu ada kematian, rupa-rupanya anak kepada pewaris tok dia. Kemudian lepas tu bila tok dia ni mati, cucu dia dapat. Bila hidup, bila tahu kena bagi. Kena cari, kena kira balik berapa harta. Kena kira. Lepas lagi dah. Kalau ada kena bagi ya. Kalau masih ada kena bagi. Kalau ada pakai kau habis. Jika kena ganti, kena kira semula lah. Buat pengiraan semula.
Itu di dunia. Nak bergaduh lah kan. Nak bergaduh. Nak dunia kan nak hampa nak bergaduh. Tapi bila tak bagi hak, di akhirat akan dituntut. Tak kena kira. Kena kira lah. Sebab dia berhak mendapat. Dia berhak mendapat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ma'rifatu idla'ihi lil mayyiti biqarabatin aw nikahin aw wala'in. Mengetahui susur jalur bagi si mayat dengan kerabat atau nikah ataupun wala'. Wala' ni yang itu yang bab hamba tu. Idla' di situ dia terjemah apa, Abang Amin? Mengetahui apa syarat ketiga? Diketahui hubungan pewaris dengan mayit baik kerana kerabatan, pernikahan atau pewalian. Hubungan, idla' dia terjemah hubungan. Boleh. Hubungan ataupun susur jalur antara dia dengan si mati tu kenal kat mana. Macam mana boleh kenal ni? Apa hubungan si mati dan pewaris? Pakat dok main nak ambil harta, tak tahu apa kena mengena, tak boleh kan. Waktu mati si fulan tambah orang kaya main ramai, pakat dok main ria, main menangis. Pasal apa dok menangis dah. Dia kata laki aku mati, laki hang mati. Aku ni laki bini dia dah. Hang tu siapa dia? Aku bini dia. Jadi kena ada tahu makrifah, mai kok mana. Kena tahu. Sebab nak bagi harta, right. Kalau pakat mendakwa saya berhak mendapat juga ni. Saya dah juga kena mengenal dengan si mati. Hang dah kenal dengan apa? Saya dulu kawan karib dia. Dari kecil sampai besar. Tak ada. Kena tahu. Wal ilmu bi jihatil irthi bin nisbati lil qadhi wal mufti. Dan mengetahui jihah ataupun kita kata jihah ni apa? Situ terjemah apa? Arah. Nombor 4. Mengetahui arah pewarisan. Arah pewarisan. Okey, arah pewarisan nisbah bagi qadhi dan mufti. Maknanya macam ni. Apabila kita ada bab faraid ni pergi jumpa qadhi mufti, kita pun cerita qadhi kami ada beberapa orang ni ahli pewaris ni. Hak ni anak, hak ni tu. Kena cerita habis-habis dekat qadhi ataupun mufti. Sebab mufti ni dia nak meletakkan hukum tu, dia pun kena tanyalah. Siapa yang ahli pewaris? Joyah, Minah, Saleh, Leha. Leha ni apa hubungan dia? Kena tanya, kena tahu. Ni anak, ni pak, ni cucu. Kena bagi tahu semualah kat mana. Pak menakan ke, anak menakan ke, kena bagi tahu. Dia kena tahu mufti tu sebab dia nak letak tu tak sama. Pak menakan kat belah mana? Sebab kita orang Melayu semua pak menakan, pak saudara. Dalam bahasa Arab tak sama. Belah mak lain, belah pak lain. Belah pak dapat, belah mak tak dapat. Jadi kena jelaskan. Pewaris ni, hang kata hang waris. Hang tu waris sebab apa? Jadi anak ke, jadi apa? Mufti tu kena tahu sebab dia nak kira, dia nak letak kau ni dapat berapa, kau ni dapat berapa. Kadang-kadang dia cerita, kadang-kadang orang ni dia tak tahu pun siapa yang dapat, siapa yang tak dapat. Dia cerita hak mana hak dia tahu lah kan. Dia tahu hak ada ni siapa, anak perempuan 2 orang ni gini-gini. Tapi naknya ada lagi orang lain yang berhak dapat. Tu ada lagi. Ataupun bapa ada lagi pun dapat, tapi dia tak cerita sebab dia tak tahu. Dia ingat anak aja yang dapat. Jadi mufti ni dia kena tanya dan dia kena tahu jihah bila disebut susur jalur dia. Kadang-kadang dia sebut tapi tak dapat pun. Kadang-kadang sebut ni si mati, si fulan ni mati, inilah pewaris dia ni 2-3 orang. Ni siapa? Ni anak, ni siapa? Ni cucu. Oh, cucu tak dapat lah. Kata cucu dapat. Ya, cucu dapat kalau anak tak ada. Kalau anak ada, cucu tak dapat. Macam tu. Jadi mufti ni dia kena tahu. Itu syarat nak mewaris. Kemudian mawani'ul irthi pula. Perkara-perkara yang menegah daripada mendapat harta pusaka. Bukan semua orang dapat. Dan apabila dia berhak mendapat, ada pula yang dinamakan mawani', benda yang menegah. Dia sepatutnya dah dapat. Dia anak, dia suami, dia isteri, dia bapa. Dia sepatutnya dapat. Tapi ada sebab yang
menghalang daripada dia dapat. Contohnya apa? Dia kata ada 4 di sini. Kebanyakan kitab menyebut 3 sahaja. Tapi yang keempat tu tak sebut. Keempat ni dalam masalah, termasuk dalam masalah lah. Tapi di sini dia masukkan juga keempat. Yang pertamanya apa? Al-qatlu, membunuh, pembunuhan. Apabila pewaris membunuh yang diwarisi, maurus, maka dia tak berhak mendapat. Walaupun bunuh itu dengan cara yang sah ataupun yang hak. Contohnya qisas. Contohnya qadhi. Apa sahaja yang kita kata jalan yang menyebabkan maurus tu mati, waris ni tak dapat. Walaupun dia tak buat apa-apa, walaupun dia hukum, contoh qadhi. Anak dia buat salah, bunuh orang, langgar orang mati contoh dengan sengaja. Maka dia qadhi, dia kata aku jatuhkan hukuman mati kepada fulan-fulan. Tapi anak dia orang kaya. Bila dah mati, dia dapat harta anak dia. Dah orang lain pakat dapat bedak belakang, dia tak dapat. Sebab apa? Sebab dia menjatuhkan hukuman. Sebab apabila membunuh ni, walaupun jalan hak betul ni, syarak dia macam dia nak jaga daripada perkara-perkara yang kita kata apa? Mungkin boleh jadi khianat dan sebagainya. Bunuh boleh jadi sebab nakkan harta. Kan dia bunuh, contohnya lah. Walaupun pakat berkomplot, walaupun berkomplot, dia tak buat apa-apa tapi dia tolong, tak boleh juga, tak dapat. Termasuk dia berkomplot, tak dapat. Walaupun bukan dia yang picikit, walaupun bukan dia yang pitikam, dia suruh pun, dia tolong buka pintu, dia tolong buka kunci. Yang mana WhatsApp location, mana semua. Sebab depa ni bersepakat, bersekutu. Walaupun bukan dengan cara yang salah, walaupun bukan dengan niat membunuh. Contohnya anak dididik oleh bapa tibai dia, tibai mati, tibai mati, tibai punggung mati. Ajib, dia kata, hang tibai, hang tengok hang pakai apa? Hang pakai kayu balak. Kon tu tak mati. Tak, kalau tibai biasa-biasa pun tiba-tiba mati, tak dapat. Sengaja tak sengaja. Dia bukan nak bunuh, dia nak mengajar adab. Dia tiba terlanggar aksiden, tak boleh, tak dapat. Tak dapat. Bawa kereta mati. Dapat. Dia menyebabkan kematian. Tok mati, cucu mati. Cucu. Anak menyebabkan orang mati. Tak dapat ke anak, tak dapat cucu. Sebab apa? Sebab anak tu menghijab cucu. Anak tu menghijab cucu. Dia hijab itu dia bukan dengan sifat, dia dengan zat, dengan diri dia. Diri dia apabila dia ada, maka dia tak dapat. Dia tak dapat harta pusaka, tetap dia boleh menghijab. Walaupun dia tak dapat. Dah tak dapat, baik kat orang lain. Ada. Walaupun dia tak dapat, apabila dia ada, tetap menghijab. Itu bunuh nah. Bunuh. Kalau sabit hukum qadhi kata bunuh. Macam mana? Kalau sabit kata qadhi kata ini hukum, mana dia membunuh apa niat? Dia membunuh walaupun tanpa niat, walaupun dengan cara yang betul. Contohnya qadhi tadilah. Dia sebab di situ ada orang panggil apa? Syarak ni nak menjaga. Takut. Memanglah memang kita tak berniat lah. Tapi boleh. Kan? Itu masalah. Itu dari segi bab hukum. Adapun apabila ada toleransi suluh, itu tidak ada masalah lah.
adik-beradik lain. Bagilah balik. Kan, tak ada masalah. Tu artinya kita dalam bab segi hukum. Boleh jadi ada orang yang memang macam tu kan, dia membunuh dengan cara macam tu. Jadi syarak ni dia jaga, dia sekat terus. Sengaja atau tidak. Warriqu, dan kehambaan. Apabila dia menjadi hamba, dia tak berhak mendapat. Dia hamba, dia seorang hamba. Hamba ni dia tak boleh memiliki harta. Bapa dia mati, dia seorang hamba, maka dia tak boleh mewarisi harta bapa dia. Sebab dia masih lagi berstatus hamba. Dia kena merdeka dulu, barulah dia berhak. Ketika dia jadi hamba tu, pak dia mati, dia tak dapat lah, tak boleh. Waqtilafuddin, dan berbeza agama. Seorang agama Islam, seorang kafir. Bapa Islam, anak kafir. Bapa mati, anak tak boleh mewarisi harta bapa. Anak mati, bapa tak boleh mewarisi harta anak. Saling tidak boleh waris mewarisi. Adapun kafir, semuanya satu agama lah. Kalau seorang Kristian, seorang India, itu tak ada masalah ikut mereka lah. Nak mewarisi tak warisi sebab mereka dikira satu agama. Kalau walaupun di bawah kerajaan Islam, Islam tak boleh halang lah, hang tak boleh warisi tak. Mereka kafir ni kira satu agama, Islam satu agama. Apabila berbeza agama, maknanya Islam dan kafir, Islam tak boleh mewarisi kafir, kafir tak boleh mewarisi Islam. Ini hukum asalnya macam tu. Cuma kemudian ada ulama pula bahas yang mutaakhir ini, sehingga ada yang sebahagiannya menghukumkan kalau kafir tidak boleh mewarisi Islam, tapi Islam boleh mewarisi kafir, daripada duk bagi dekat depa juga. Kalau bapa kafir mati, anak boleh mewarisi. Tapi kalau anak Islam mati, bapa tak boleh mewarisi. Itu perbahasan ulama akhirin kemudian. Adapun asal hukum utamanya macam tu. Tiga benda ni, mawani' ni disebut di kebanyakan kitab. Dan yang keempat, ini tambahan daripada musannaf di sini, ad-daurul hukmi. Daur makna pusingan, macam daur tasasul. Hukmi hukum lah, daur yang bangsa hukum. Di situ terjemah apa bang? Daur hukum. Hukum yang berputar. Hukum yang berputar. Hukum yang berputar ni apa? Hukum yang berputar ni maksudnya dia banyak benda hukum yang berputar ni, bukan pada bab ni saja. Dia hukum yang berputar ni benda yang apabila kita isbatkan sesuatu menyebabkan ternafinya. Apabila kita mengisbatkan satu hukum menyebabkan ternafi hukum tersebut, itu dipanggil daur hukmi. Faham tak faham? Tak masuk lagi. Maksudnya apabila kita kata ya, automatik dia akan jadi tidak. Itu maksud daur. Masalah dia macam ni. Sebagai contoh, kalau di dalam ta'liq pun ada sebut. Di dalam ta'liq contohnya mati si fulan dan dia ada saudara seorang sahaja, akhun syakik, saudara seibu sebapa. Kemudian dia tidak ada anak dan tak ada orang lain. Tiba-tiba akh syakik ni, saudara abang dia ni, dia buat pengakuan, ikrar. Dia kata fulan-fulan tu adalah anak si mati. Ada orang yang ketiga. Kita lukis supaya dia nampak dia. Awang si mati, dia ada abang namanya Abu. Abu ni adalah abang. Bila awang mati, anak tak ada, harta dapat kat abang dia tak? Dapat kat Abu. Kemudian tiba-tiba Abu ni kata, dia kata awang sebenarnya ada seorang lagi anak tu, anak dia duduk kat rumah sebelah tu. Nama dia apa? Ali ya. Ali. Jadi Abu kata Ali ini adalah anak bagi awang. Apabila kita kata anak bagi awang, maka dia secara automatik jadi pewaris tak?
Pewaris. Bila jadi pewaris dapat harta tak? Dapat. Tapi di sini ahli tak dapat harta. Ahli hanya apa kita kata, hanya nasab sahaja sah. Apabila Abu ikrar, Abu buat satu pengakuan, Abu kata Ali tu anak awang, maka kita terima pengakuan dia pada bab nasab, tetapi kita tak bagi kepada dia pusaka, harta pusaka tak dapat. Sebab apa? Sebab apabila kita bagi harta pusaka ni kepada Ali, secara automatik awang tak dapat harta. Sebab Ali anak, dia akan menghijab abang. Apabila abang tak dapat harta, secara automatik nasab tidak sah pengakuan dia. Pengakuan Ali itu sebagai anak tak sah. Apabila nasab tidak sah, maka Ali Abu akan dapat harta. Kok mana tu? Dia akan berpusing. Kalau kita bagi harta kepada Ali, Abu tak akan dapat. Bila Abu tak akan dapat, nasab Ali tu tidak sah sebab ikrar dia tidak sah. Apabila ikrar dia tidak sah, harta pusaka tak dapat. Harta pusaka ni dapat ke tak dapat? Jadi dia akan berpusing. Bila akan berpusing, maka kita ambil saja satu saja. Nas kita terima satu, pusaka ni tak dapat. Ini dalam bab ikrar ni. Ikrar dah cukup tak. Walaupun Ali tu anak awam betul. Jadi ini hukum secara zahir. Adapun secara batin, Abu mendapat harta, kemudian dia kena bagi dekat Ali lah. Secara hukum zahir, Abu dapat harta, Ali tak dapat harta. Tapi kalau macam awang tu yang ikrar, lain pula cerita. Awang tu tu lain. Abu memang tak dapat. awang dia dapat lah. Dia tak kena guna. Kalau dia ikrar lah. Sekarang ikrar Abu ini sah apabila dia menjadi, dia ada perbahasan ni di dalam bab apa, dalam bab ikrar adalah kalau Abu kata Ali ni anak, maka Ali ni dapat harta pusaka. Tapi bila dia dapat harta pusaka, Abu pula tak dapat. Bila Abu tak dapat, ikrar dia tak sah. Bila ikrar dia tak sah, dia tak dapat harta pusaka. Jadi antara dapat dengan tak dapat, apabila kita isbatkan satu, dia akan jadi nafi. Dia belagar. Itu dipanggil dar hukmi. Dar hukmi ni berlaku dalam fiqh ni ada pada banyak tempat lah. Dalam bab tolak, dalam bab ni. Masalah dia ada banyak. Bila berpusing macam tu tak boleh. Bila jadi macam tu akan menyebabkan siapa dapat, siapa tak dapat. Ini pendapat kita kata pendapat yang muktamad lah. Adapun sebahagian mazhab dan juga qaul dapat dia sah ikrar dan dapat harta pusaka, itu sebahagian pendapat. Abu ni secara Kalau pakai pendapat yang kedua, kata Ali dapat. dia tak dapat. Tapi kalau pakai apa kita kata muktamad pun Abu tak dapat. Dia hukum zahir saja. Hukum zahir Abu dapat, Ali tak dapat. Tapi pada batin dia wajib Abu memberi sebab hak tu pada Ali. Hak itu pada Ali. Pada batinnya Abu wajib menyerah harta tu kepada Ali. Dar hukmi ni tak sebahagian kita dia tak ada. Dia tak cerita sebab dia masalah, termasuk dalam masalah tambahan lah di bab-bab yang tertentu. Allah A'lam. Kemudian kita akan cerita pula siapa golongan lelaki yang berhak mendapat dan siapa golongan perempuan yang berhak mendapat. Allah A'lam. Nikah? Boleh.
Tak sah orang, tak sah. Ha? Oh. Ini contoh saja ni, contoh. Contoh satu masalah dar hukmi. Baik. Ni kana suratul raj'ah. Surah ataupun contoh gambaran rujuk. Katanya suratul raj'ati an yaqula az-zawju lil mutallaqati minhu talaqan ghayra ba'inin qabla inqida'i iddatiha. Itu kan? Apa yang dia kata? Raja'tuki au irtaja'tuki au arja'tuki au amsaktuki au radattuki ilayya au ila nikahiha. Contoh gambaran rujuk macam mana? Contohnya yaqula zawju lil mutallaqah minhu, suami berkata kepada perempuan yang dia ceraikan, yang diceraikan, tapi cerai tu cerai yang bukan cerai yang bain. Maknanya yang ghaira bain, yang bukan bain. Tolak raj'i lah maknanya. Dia kata tu bila? Dia kata sebelum habis iddah. Sebelum habis iddah dia kata apa? Raja'tuki. Aku merujuk engkau. Atau irtaja'tuki ataupun arja'tuki, makna dalam samalah. Au amsaktuki, atau aku pegang. Bahasa Arab digunakan untuk merujuk juga tu. Aku pegang, amsak, aku memegang. Au radattuki ilayya, ataupun aku mengembalikan engkau kepadaku. Atau au ila nikahi, ataupun kepada nikahku. Jadi dia kata aku kembalikan engkau kepada nikah aku, ataupun aku merujuk engkau. Itu semua sirah lah. Ataupun lain-lain lah. Lain-lain dalam bahasa Melayunya baliklah alihoi. Jadi itu dipanggil sirah untuk rujuk lah. Fa idza qala dzalika adat ila nikahihi, apabila berkatalah yang suami yang demikian, kembalilah ia, yakni zaujah, ila nikahihi, kepada nikahnya, bima baqiya min adadit talaq, dengan barang yang tinggal daripada bilangan tolak. Bila dia kata baliklah alihoi, tak ada apa nak buat si goreng lapang. Jadi secara automatik isteri dia kembali kepada nikah, dan apa yang baki tolak tu pun kembali baliklah. Bukan kembali balik, tinggal hak mana, hak baki tu ada banyak tu lah. Kalau dia dah pernah cerai sekali, kemudian dia rujuk, maka ada lagi dua lah. Tinggal baki dia dua lah. Kalau dia dah cerai 2 kali, tolak 2 kali, tinggallah 1. 3 kali tak boleh dah lah. 3 kali dah tak boleh rujuk. Namanya bain kubra kan, bainunah kubra. Sawa'un radiyat bidzalika amla, sama ada dia setuju perempuan itu dengan demikian rujuk amla ataupun tidak. Setuju tak setuju bukan kuasa dia. Kuasa di tangan kita. Dan dia tak perlu kepada akad. Sebab apa? Tak perlu akad, tak perlu wali, tak apa. Pakai rujuk macam tu je. Pakai macam tu je. Sebab apa? Sebab ini bukan nikah baru. Ini istidamah. Nikah tu dah ada. Sebab orang yang tolak raj'i ni, dia hubungan antara dua ni seperti suami isteri lagi. Suami isteri lagi, cuma ada benda-benda yang tertentu sahaja syarak potongkan. Hak lain tu masih ada. Jadi antara suami isteri ni, apabila tolak raj'i, walaupun terpisah, tapi dia masih ada tali yang mengikat antara keduanya. Depa ni masih lagi dalam pernikahan.
Cuma tempoh khiyar lah. Tempoh dalam pilihan nak patah balik atau tak boleh. Jadi tak perlu wali, tak perlu apa. Sekadar dia kata aku rujuk, patah balik. Sama ada dia suka ataupun tak suka. Dia tak suka, dia tak reda, dia tak mau, tetap jadi isteri. Jadi sebahagian ta'liq, baru ni kita bincangkan. Sebahagian ta'liq, dia mentaklikkan lagi satu benda. Itu masalahnya. Dia taklikkan jikalau aku merujuk dalam keadaan isteri, lebih kurang lah ayat lebih dalam keadaan isteriku tidak suka atau tidak reda, maka jatuh lagi satu tolak. Maknanya jadi dua tolak. Bila dia tolak pertama dah jatuh satu, bila dia rujuk jatuh lagi satu. Kalau perempuan tu tak setuju, jatuh lagi satu. Tu masalah dia lah. Sebab tu sebahagian dulu ada kes bila suami dia lah cerai di mahkamah, laki dia ligan turun, kata rujuk isteri dia di bawah mahkamah. Isteri dia tak mau, benda tu dibawa naik ke qadi. Qadi tanya suka ke tak suka, dia kata aku tak mau. Kalau tak mau tak jadi, dia kata. Sepatutnya jadi, mau tak mau dia jadi. Reda tak reda bila suami rujuk jadi, kecuali pada masalah bab ta'liq tu. Bab ta'liq itulah. Apabila ada ta'liq, sebab tu masing-masing negeri tak sama. Saya ingat Kedah tak ada kan? Kedah tak ada ta'liq macam tu. Tapi sebahagian negeri ada tempat yang dia ta'liq macam tu. Jadi macam ni payahlah bila dia tolak. Dia bila benda tu depa selesai kat mahkamah, settle masalah, apa-apa pun settle kat mahkamah, okey. Nak cerai pergi mahkamah, nak rujuk pergi mahkamah, okey benda tu. Tapi apabila mereka buat kat rumah sendiri, jadi bermacam-macam masalah lah. Tak tu yang kita kata ta'liq ni untuk memudahkan. Kalau bini dah tak suka pergi rujuk pun nanti jadi masalah kan. Jadi mereka buat ta'liq. Tapi masalah dia, kalau benda ni mereka main buat kat rumah saja, dan benda tu tak tahu, dia akan jadi masalah lah. Dulu dia ta'liq. Kemudian dia pergi cerai. Kemudian dia rujuk, semua buat di rumah saja, tanpa apa ni kan, tanpa ada rekod. Kemudian isteri dia tak suka, jatuh lagi satu tolak, dua tolak. Jadi dah dua lah kan. Kemudian kalau dia pergi buat lagi satu, cerai, duduk gaduh pula, dia cerai pula sekali, jadi tiga dah tak boleh rujuk. Nikah pun dah tak boleh. Tapi asal dia hukum macam itulah. Asal dia apabila suka tak suka, bila dia rujuk dia kena kembali. Wa yusannul ishhadu 'ala ar-raj'ati, dan disunatkan membuat penyaksian saksi atas rujuk. Ini pendapat Qaul Jadid. Qaul Jadid kata sunat saja, tak wajib. Wa qala ba'dhum al-ishhadu wajibun, dan berkata sebahagiannya ishhad itu wajib. Ini mazhab Qaul Qadim. Qaul Qadim dalam mazhab Syafi'i dia kata wajib saksi ketika nak buat rujuk. Tapi Qaul Jadid kata sunat. Kalau kita nak rujuk, sunat ada saksi supaya apa? Supaya tak jadi masalah. Itu bukan hang cerai ke? Kan tiba-tiba duduk sekali pasal apa? Dia tak ada, aku rujuk dah. Betul ke? Dah ada saksi ni. Tak apalah. Bila ada saksi, kau tu pun bertanya, betul ke dia, kau tu dah rujuk suami dah? Betul, aku ada tu. Sunat ada saksi supaya tak timbul berbagai-bagai masalah. Tapi Qaul Qadim kata wajib. Sebab apa? Sebab dia seperti nikah baru, dia kata. Dia macam nikah baru juga. Jadi kena. Mudah kan? Hukum mutallaqah talaqan ghaira ba'in. Apa hukum tolak raj'i ni? Apabila kita tolak, apa hukum dia? Hukum dia kata hukmul mutallaqati talaqan ghaira ba'in. Hukum tolak yang bukan ba'in ni, wa yusamma raj'iyan, yang kita panggil nama tolak raj'i, annaha ma damat fil iddati kazawjati fi jami'il ahkami. Selama perempuan tadi berada di dalam iddah, hukum dia kazaujah, seperti isteri pada kebanyakan, ataupun kita terjemah kebanyakan lah, pada kebanyakan hukum, ma'adal istimta'i biha,
selain daripada bersedap-sedapan dengan dia. Kebanyakan hukum suami isteri. Yang pertama yang bukan adalah istimta' dengan dia. Kata ulama, walaupun dengan memandang. Walaupun dengan memandang. Aurat dia lah maknanya. Sama macam memandang ni maksudnya macam ajnabi lah. Perempuan ajnabiyah dengan suami isteri yang dicerai dalam tempoh rojok sama. Nak pandang perempuan ni dengan isteri dia sama. Bini dia tak boleh buka tudung. Walaupun memandang. Memandang pun tak boleh. Hal lain lagi tak boleh Nak berjimak lagi tak boleh Tapi kalau dia pergi jimak macam mana? Ada kena hukum tak? Dia setuju lah. Dah jimak boleh, takkan tak setuju lagi. Sebahagian mazhab jimak itu maknanya rujuk. Sebahagian mazhab, tidak pada mazhab kita. Jadi jimak itu apabila suami jimak dengan isteri, maknanya itu rujuk. Dalam jimak mau pekat-pekat mau, takkan tak mau ke? Mau itu maknanya rujuk, tapi tidak pada mazhab kita. Pada mazhab kita itu satu dosa lah. Tapi adakah diletakkan had? Tidak. Kita tak bagi had kepada dia, kita tak bagi hukuman sebatan ataupun sebagainya. Sebab apa? Sebab dia benda tu ada khilaf. Ada khilaf yang kata jadi rujuk, ada khilaf ada yang kata tak jadi. Jadi kita tak hanya diberi takzir sahaja bagi yang i'tiqad benda tu haram. Hang pasal apa? Hang kata bukan hang cerai dia ke? Oh, tak tahan dia kata. Dia kata tak tahan. Duduk rumah sebelah-sebelah dia kata tak boleh dia duduk keluar pergi sidai baju apa semua. Dia kata tak boleh. Tu yang geram dia pergi balon juga. Hang tahu dah haram? Tahu. Siap takzir dia. Dah tahu haram buat apa. Tapi kalau dia kata pasal apa hang buat? Benda tu ada khilaf. Aku pakai hak kau kata tak apa. Tak apa. Tak kena takzir. Sebab tu jadi rojok bagi dia. Itu bagi rojok bagi dia. Walaupun dia rojok setelah tu lah. Dia pergi jimak dulu, lepas tu baru dia rojok. Dah habis jimak dia tak lihat. Tak jadi, dia tak boleh, hang balik lah. Dah habis jimak dah baru dia habaknya tu lah. Dia tahan balik lah rumah, tak boleh lah seorang-seorang. Jadi rojok. Hak jimak tadi. Jimak tadi apabila dia i'tiqad halal benda tu, maka tidak diberi takzir lah. Kalau mengandung macam mana? Nak dia. Cuma apabila benda tu ada khilaf, dia kata halal tak apa, kami suami isteri lagi. Cuma tak habis lagi dah dia kata halal, tak ditakzir, tapi dia kena bayar mahar misil lah. Dia kena bayar mas kahwin, mahar misil. Sebab apa? Macam kita sebut dulu, orang Tarim kata mafi watak balash, tak ada watak, tak ada free. Hang bukan laki bini, hang pergi jimat dia, hang kena bayar. Kalau dalam agama Bain tak, bukan, dia tak ada kena mengena dah. kalau pergi jimat Dia zina dia sebab bain ni dia tak ada hubungan antara suami isteri dah. Dia dah putus dah. Kalau nak pun kena akad baru, dia tak boleh rujuk. Tak. Walaupun dia tak mengaku, walaupun dia kata haram, tapi masih suruhah ataupun anak. Anak ya, anak hasil tu Kalau dia kata haram, wallah alam. Wallah alam. Tu kena tengok. Sebab tu dalam mazhab lain tu, mazhab lain yang mengatakan jimak tu rujuk. Mazhab kita tak kata rujuk benda tu. Kita tak.
Kalau dalam syarah Syatahah ni dia ada sebut, dia kata kalau dia i'tikad haram kena ta'zir. Kalau dia jahil ataupun dia i'tikad benda tu halal, dia kata boleh takkan tak boleh, kami ke habis ingat dah, takkan tak boleh kot, dan lagi dah 3 hari lagi nak habis, dia kata last. Jadi dia tak kena ta'zir. Sebab dia kata benda tu halal, dia tak tahu kerana ada kejahilan dia lah. Cuma dia kena bayar mahar misil. Itu haram lah. Istimta' walaupun dengan memandang, wal khalwah biha. Kalau dia i'tikad haram kena ta'zir, tak kena had sebab ada khilaf. Kalau dia jahil atau dia i'tikad halal, kena bayar mahar misil. Fa in wa yu'azziru mu'taqidu tahrimihi fa in kana jahilan aw mu'taqidan hillahu fala yu'azzir li'udrin. Kalau dia fa in kana jahilan, kalau dia jahil, aw mu'taqidan hillahu, ataupun dia atau hal keadaan dia beriktikad akan kehalalannya, fala yu'azzir, maka tidak diberi ta'zir li'uzrin, kerana satu keuzuran. Buat macam mana dia tak tahu dan benda tu ada khilaf. Wa yajibu alaihi, dan wajib atas si suami tadi, laha, bagi kepadanya, bagi isteri, maknanya wajib memberi kepada isteri, bil wat'i, dengan wata' tadi, mahral mithli, wajib dia bagi mahar misil. Walaupun dia rojak setelah tu, lepas jimat-jimat dia rojak. Tak, sebab rojak, sebab jimat tadi sebelum rojak, dia rojak dulu baru jimat. Ni jimat dulu rojak, kena bayar mahar misil. Dan khalwat pun tak boleh, wal khalwata biha fala yajuzu zalika. Dan khalwat pun tak boleh, duduk serumah tak boleh. Dah tolak, kena asing, dia duduk bagi kepada dia satu rumah ataupun satu tempat untuk dia tinggal. Di mana tempat yang dia diceraikanlah. Kalau sesuai dia duduk di situ, kalau tak sesuai bagi tempat yang sesuai, dia balik di rumah mak dia ke atau sebagainya. Kita kena wajib sediakanlah. Kemudian dia akan cerita pula apa yang wajib. Hak 5 wajib hak 5 wajib. Nafaqah, kiswah wajib semua. Pakaian rumah tinggal, nafaqah itu wajib. Make up, alat solat tak wajib sebab hak tu untuk make up untuk suami. Ini dah kena cerai, tak wajib. Allah Allah.